Kereta bertembung, 3 maut. Bina tenaga tiub 4 juta diperuntukkan. Sungai Cetek Perkhidmatan Bot terjejas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Miza Isni Muhammad. Ini N5 Sabtu 30 April 2016. Petang ini N5 akan berlintas langsung ke Sarawak bersama Norsila Talaha, diikuti lintas langsung ke Sabah bersama Anisya Daulus, kemudian kita bersama Syafiq Azrul Zafri. Di Negeri Sembilan juga kita akan ke Johor bersama Muhammad Afiq Anwar. Semuanya seketika nanti, teruskan bersama N5. Tiga maut manakala 3 lagi cedera parah selepas terlibat dalam satu kemalangan di Tanah Merah, Kelantan pagi tadi. Kejadian berlaku 1.15 pagi tadi di kilometer 24 Jalan Tanah Merah, Pasir Mas. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah DSP Suzaimi Muhammad, sebuah kereta Honda dipandu mekanik Muhammad Alif Amani Muhammad Zardi 20 tahun hilang kawalan dan memasuki laluan bertentangan sebelum merempuh sebuah kereta Wira dari arah bertentangan. Kenderaan dinaiki 2 lelaki dan 3 wanita itu dipercayai dalam perjalanan ke Pasir Mas. Kemalangan terbabit menyebabkan ketiga-tiga pemandu dan penumpang hadapan maut, manakala 3 lagi penumpang kereta Honda cedera dan mendapatkan rawatan di Hospital Tanah Merah. Mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Alif Amani Muhammad Zardi, mekanik 20 tahun, Tan Hok Sun, mekanik 28 tahun dan penumpang hadapan kereta Honda Muhammad Salihin Yasar, pelajar 17 tahun. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1-A APJ 1987. Di Melaka, satu kemalangan membabitkan 7 kenderaan termasuk 2 kenderaan berat berlaku di kilometer 174 Lebuh Utara Selatan arah selatan di Jasin pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira 10.30 pagi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka, sebaik menerima panggilan sebanyak 6 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jasin Bestari dibantu BBP Jasin Tangka, Aikeroh dan Bukit Katil dikejarkan ke lokasi kejadian. 6 orang cedera dan dihantar ke Hospital Jasin. Kenderaan yang terlibat ialah sebuah bas, sebuah trailer, 4 buah kereta dan sebuah pacuan 4 roda. Kesemua kereta yang terlibat dilaporkan tersepit di antara satu sama lain di antara bas dan trailer terbabit ketika melalui laluan 2 lorong itu. Kesesakan akibat kemalangan berjaya dikawal pada pukul 11.44 pagi. Baiklah saudara, seterusnya kita ke laporan negeri dari Sarawak bersama Norsila Talaha. Silakan Norsila. Terima kasih Miza di Angkasa Peri. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Sebanyak 3 juta ringgit dililuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak untuk kawasan Dewan Undangan Negeri N76 Marudi bagi pelbagai tujuan termasuk membaik pulih rumah panjang dan kemudahan lain. Saya bersetuju memberi peruntukan sebanyak lebih kurang 3 juta untuk kawasan. Saya akan serah kepada calon kita tentukan apa dia projek-projek yang diperlukan, sama ada nak baik pulih rumah panjang ke ataupun apa-apa. Rumah panjang Longjigan didiami etnik Berawan merupakan antara 80 buah rumah panjang di Dun Marudi. Ia boleh dikunjungi menggunakan jalan darat dengan tempoh 2 jam perjalanan dari Pekan Beluru dan lebih 4 jam dari Bandaraya Miri. Perkhidmatan telekomunikasi muda alih 4G LTE yang dibawa ke penempatan Long Rum Belaga Sarawak menjadi satu lagi sejarah negara dalam pembangunan sistem telekomunikasi negara. Ini kerana pertama kali perkhidmatan itu dikenal ke kawasan yang terpencil.
Perkhidmatan itu disediakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menerusi Digi Telecommunication Sdn Bhd. Sebuah menara telekomunikasi dibina bagi memudahkan hampir 2,000 penduduk terdiri daripada masyarakat Kenyah dan Penan menghubungi dunia luar. Menara telekomunikasi Long Urut itu dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Said Keruak. Ia merupakan sebahagian daripada strategi kerajaan menghapuskan jurang digital antara masyarakat luar bandar dan bandar. Ada orang itu berasal daripada mana tempat pun, ia harus menikmati kemudahan tersebut. Kerana Malaysia itu bukan hanya di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Kuching ataupun di Kota Kinabalu. Malaysia itu juga termasuk di kawasan seperti ini. Menurut Datuk Seri Dr. Saleh, MCMC sedang mengenal pasti kawasan lain yang belum mempunyai capaian telekomunikasi hasil perbincangan dengan ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugah Kumbong. Katanya beliau juga akan memanjangkan permohonan penduduk Long Urut yang mahu Dewan Masyarakat dan Klinik Kesihatan kepada kementerian yang bertanggungjawab. Hadir pada program tersebut ialah Ketua Setiausaha KKMM Datuk Seri Dr. Sharifah Zara Said Ahmad. Persepsi Sarawak ketinggalan dan tak abai dalam penyediaan perkhidmatan kesihatan oleh Kerajaan Persekutuan perlu diubah. Ini kerana perhatian khusus kepada negeri ini telah diberi lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata Kerajaan Persekutuan telah memberi tumpuan yang amat tinggi kepada Sarawak. Setakat ini, 23 buah hospital telah dibina dengan kelengkapan pelbagai kemudahan dan kepakaran. Selain hospital, sebanyak 267 buah klinik kesihatan dibina termasuk di kawasan pedalaman. Kerajaan juga katanya telah menyediakan sistem pengangkutan bagi pesakit seperti perkhidmatan bot melintasi sungai-sungai selain perkhidmatan helikopter. Klinik ini dibina dengan kerjasama di antara kerajaan dan pihak swasta yang telah menyumbang lebih kurang 240,000 untuk pembangunan klinik ini. Dan itu adalah satu contoh baik daripada kerjasama di antara private dan public. Dan walaupun mereka bantu di dalam menyediakan bangunan dan sekarang perkhidmatan diteruskan oleh Kementerian Kesihatan. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Klinik Satu Malaysia Fali Sentosa di Sibu. Sebanyak 800 juta ringgit diperuntukkan sebagai pampasan ke atas pengambilan tanah bagi projek lebuh raya Pen Borneo di negeri ini. Menurut Menteri Pembangunan, Infrastruktur dan Perhubungan Sarawak, Datuk Seri Michael Manin Jawang berkata, kebanyakan pampasan sudah pun dibayar, manakala sebahagian lagi masih dalam proses pembayaran. Mengulas mengenai isu pengambilan tanah di Simpang Nyabau ke Bakun yang tergendala, beliau menjawab bahawa isu tersebut masih dalam rundingan. That's why it's still under negotiation. But it shouldn't be any problem because the money is there. Beliau bagaimanapun yakin perkara itu dapat diselesaikan. Datuk Seri Manyin menyatakan demikian pada sidang media selepas majlis penyampaian surat hak milik tanah bagi kampung tradisi di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN Kampung Subak Bandar di Bau. Sebanyak 86 surat hak milik tanah disampaikan kepada penduduk kampung tersebut yang melibatkan keluasan tanah hampir 8 hektar. Kedudukan rumah langan di Sungai Iban, Bukit Goram Kapit ialah kira-kira 3 jam perjalanan menggunakan perahu panjang ke muara Sungai Ibau sebelum menaiki bot ekspres menyusuri Sungai Batang Baleh untuk sampai ke Bandar Kapit. Walaupun jauh di pedalaman, penduduk Bukit Goram masih menikmati pelbagai bantuan kerajaan seperti bahan binaan rumah, bantuan baja untuk tanaman padi, getah dan lada. Walaupun kedudukan penempatan mereka jauh di pedalaman, namun ia tidak memantah semangat mereka menyokong kerajaan negeri yang ada sekarang. Mereka juga percaya kerajaan negeri akan terus mempertingkat pembangunan infrastruktur dan taraf hidup mereka. Dari segi pengangkutan kami kat sini memang susah lah. Laban kami masih pakai sungai lah, masih pakai sungai ke sini. Nah, kalau tak ada jalan, api pun saya tak ada. Rumah Panjang Langan terletak dalam kawasan Dun Bukit Goram. Selain Rumah Panjang Langan, terdapat 2 lagi rumah panjang di situ dengan sebuah sekolah rendah iaitu SK Nanga Segenok yang terletak berhampiran muara Sungai Ibau. Sikit nak ngira siapa-siapa, laban yang bisa dia ngajak kau tadi. Betul, mana ke calon kita? Bakal tanyanya siapanya nama.
Sikit nyaman kekak sikit deh undi lah. Sikit sampah kami undi lah. Kau minta tolong semua bala kita sekaban yang ibau melipis segulai sejalai nyukong perintah barisan. Dun N63 Bukit Goram adalah kawasan baharu yang dipecahkan daripada kawasan Pelagus dengan majoriti penduduknya adalah kaum Iban. Pada satu majlis di Kampung Maring, Penan Jabatan Suai dekat Niah Miri, Datuk Seri Najib menegaskan andaian orang asing bahawa masyarakat Penan masih berpindah rada dan tidak mendapat pembelaan kerajaan adalah tidak benar sama sekali. Perdana Menteri sebaliknya berkata masyarakat Penan kini sudah menikmati perubahan yang begitu ketara ke arah gaya hidup yang lebih moden hasil pembelaan kerajaan sedia ada. Adalah tidak benar sama sekali. Dia kata kalau nak tengok Penan moden, Penan yang sudah mendapat pembelaan daripada Kerajaan Barisan Nasional, maka datanglah ke Rumah Panjang. Hari ini saya dapat saksikan Penan moden yang ada di dalam bersama-sama dalam kita dalam majlis. Datuk Seri Najib turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada Ketua Masyarakat Penan Temenggung Datuk Hassan Sui. Ia bagi menaik taraf kemudahan dan keperluan kaum Penan selain peruntukan RM200,000 kepada Persatuan Pembangunan Tipun Penan Sarawak Petipun untuk tujuan pendidikan anak-anak Penan. Pada majlis itu, beliau menyampaikan surat kelulusan skim pinjaman rumah panjang untuk 34 pintu di Kampung Maring Penan dan 89 pintu rumah tinggang di Kuala Pandan Sebau. Ketika ini terdapat kira-kira 18,000 etnik Penan di Sarawak. Pada perasmian Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Sibuti di Berkenu, Perdana Menteri meluluskan 3 projek bagi kawasan Berkenu dan Lambir bernilai RM97.8 juta, hampir RM95 juta untuk projek bekalan air Berkenu dan RM1.5 juta lagi untuk 2 projek perumahan rakyat termiskin PPRT. Keakraban hubungan masyarakat Cina di Kapit dengan kaum lain akan berkekalan dan diterjemah dengan sokongan berterusan terhadap kerajaan negeri. Ia perlu bagi memastikan pembangunan di Kapit dapat dilaksana secara berterusan. Menurut pengurusi Persatuan Komuniti Cina Kapit, Tan Kian Tian Chu, dalam memastikan pembangunan berterusan di Kapit, tidak harus timbul soal kaum calon asalkan mereka mempunyai hubungan yang kukuh dengan kerajaan negeri. Keseluruhannya terdapat lebih 10 persatuan Cina di Kapit. Dalam pertemuan dengan persatuan-persatuan Cina Kapit, pengurusi Persatuan Fuchao, Si Bang Yi pula berkata, walaupun majoriti penduduk Kapit adalah Iban, namun perpaduan penduduk amat erat dan harmoni. 家博这个小地方，大家都是很和谐的，大家都很合作的，不分种族的，都一样的。 Pengundi Sarawak Sempena Pilihan Raya Umum Dun Sarawak ke-11 perlu bijak memilih dan menilai pemimpin yang bertanggungjawab dan mampu membawa pembangunan bagi faedah rakyat setempat. Menteri Muda Pelancongan Datuk Talib Zulkifli berkata pengundi-pengundi seharusnya memilih pemimpin yang telah terbukti mengutarakan janji dengan penyediaan pelbagai kemudahan rakyat di samping prihatin akan hal kebajikan setempat. Jelasnya sokongan padu rakyat perlu dikekal dan diperkukuh dalam memastikan usaha pembangunan setempat dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesinambungan. Ini terutamanya dalam menjayakan transformasi negara yang banyak memberi tumpuan kepada meringankan beban rakyat dan tumpuan pembangunan di kawasan-kawasan luar bandar. Datuk Talib berkata demikian pada majlis perasmian program Jom Ganyang Edis di Kampung Jepak, Bintulu. Program tersebut satu usaha murni dan sumbangan Jabatan Kesihatan bagi mempertingkat pengetahuan serta kesedaran masyarakat tentang bahayanya demam denggi dengan memelihara persekitaran bersih bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes.
Kampung Punang yang terletak 15 km dari Bandar Lawas didiami suku kaum Melayu Brunei Kadayan merupakan perkampungan nelayan yang cukup terkenal dengan perusahaan ikan tamban salai atau lebih dikenali sebagai ikan tahai. Ia merupakan produk tempatan utama daerah itu yang menjadi tarikan pelancong dalam dan luar negara datang ke Sarawak. Ikuti laporan yang disediakan wartawan RTM Saleh Jikri bersama Jurukamera Roslan Ahmad yang mendekati mereka yang terlibat dalam perusahaan berkenaan. Lokasinya yang menghala Laut Cina Selatan dan Teluk Brunei memang sinonim dengan penduduknya yang kebanyakannya bekerja sebagai nelayan dan menangkap ikan merupakan sumber utama pendapatan penduduk Punang. Proses penyediaan ikan tahai dimulakan dengan ikan-ikan disusun dalam bekas yang dipanggil telaya yang diperbuat daripada besi dan bambu sebelum disalai atau dipanggang dalam suhu panas kira-kira 30 darjah Celsius. Baik, inilah dia proses penyediaan ikan tahai panggang dan sebelum ia dipanggang ia terlebih dahulu disusun rapi di atas jaring yang diberi nama telaya ini kemudian dipanggang. Proses pemanggangan mengambil masa lebih kurang 30 minit hingga ke 1 jam bergantung dengan mengikut jumlah telaya dan suhu kepanasan api yang digunakan. Ikan tahai yang dipanggil ikan tamban aur-aur yang segar tidak perlu dibuang sisik dan hanya perlu dibersihkan sebelum dibawa ke pusat pemprosesan. Proses menyalai dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakau. Bagi pengusaha ini merupakan sumber pencarian mereka bagi menyara keluarga termasuk perbelanjaan harian. Dapat membantulah menjana pendapatan lagipun menyalai ikan tahai ini boleh memang pekerjaan utama masyarakat Kampung Punang. Bolehlah untuk membantu anak-anak kami belajar dan untuk menambah rezeki untuk makan minum belanja harian lah. Tapi kalau boleh kami minta dari pihak kerajaan lah seperti telaya dengan sensor. Walau bagaimanapun, kemudahan dan prasarana mereka boleh dipertingkatkan untuk memudahkan penyediaan ikan tahai dalam suasana yang lebih selesa dan kondusif. Kita telah pun banyak membuat permohonan melalui Jabatan LKM, Jabatan Perikanan, begitu Jabatan Pertanian lah. Jadi mungkin dalam 3 agensi lah yang terlibat untuk mendirikan rumah tahai di situ. Dan pada masa ini ia memang menjadi sumber pendapatan lah, khususnya kepada isteri-isteri nelayan di kampung kami. Produk ikan tahai mampu memberi pendapatan hingga RM900 sebulan kepada pengusaha sekaligus merupakan sumber ekonomi utama nelayan di daerah lawas itu yang berjaya dipasarkan di seluruh negeri Sarawak, Sabah dan negara Brunei Darussalam. Kerjasama pelbagai agensi kerajaan yang turun padang di kawasan pedalaman amat membantu masyarakat setempat mendapat sesuatu maklumat. Ia penting agar mereka mengetahui perkara sebenar sesuatu perkhidmatan yang dijalankan. Mengulas mengenai kerjasama bersama Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri melihat ia sebagai program ke arah membantu masyarakat setempat agar tidak ketinggalan daripada segala perkembangan terkini. Tambah beliau, ini membuktikan PTPTN tidak pernah mengabaikan peranannya terutama penduduk di kawasan luar bandar. Dalam majlis itu, selain daripada menyalurkan maklumat mengenai PTPTN, institusi itu turut menyumbangkan bantuan RM5,000 kepada 2 buah sekolah di Semunjan iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Semunjan dan Sadong melalui program tanggungjawab sosialnya. Hadir sama pengurusi PTPTN, Datuk Syamsul Anwar Nasarah. Tiada pilih kasih dalam sukan. Menegaskan perkara ini, Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Ikom berkata pembangunan sukan negeri harus menitik beratkan bakat daripada memilih individu yang berkepentingan. There is no such thing, he's my relative, I know his father. There's no such nonsense. You pick the good one, you pick the good one. Jika elemen ini dapat diterapkan, beliau percaya lebih ramai atlet berkualiti Sarawak dapat dihasilkan tanpa memerlukan pembiayaan besar. Menyentuh mengenai perkembangan bola sepak Sarawak, beliau mahu Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS menitik beratkan kebajikan pemain dan bukan terhadap disiplin dan kualiti permainan semata-mata. Faktor ini harus dipandang berat bagi meningkatkan moral pemain dan bukan sekadar mengerah tenaga mereka.
Tan Sri William menjelaskan perkara itu kepada RTM selepas melakukan sepak mula pertandingan futsal interpakan di Pakan. Sebanyak 10 pasukan turut serta dalam kejohanan sehari tersebut bagi mencukil bakat muda setempat. Bila saudara, setakat ini lalu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Silakan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memperuntukkan sejumlah RM4 juta bagi membina telaga tiup dan membekal pam air di kawasan sawah di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, langkah proaktif itu diambil sebagai persediaan menghadapi kemungkinan tanaman padi terjejas akibat cuaca panas. Mungkin sebelum ini kita tidak ada persediaan untuk bencana ini. Akan datang kita akan buat persediaan. Umpamanya dari segi melihat takungan air yang ada itu sama ada mencukupi tak mencukupi. Kemudian bekalan-bekalan seperti pam-pam. Tambah beliau, pihak kementerian sedang mendapatkan butiran lanjut keseluruhan kawasan padi yang terjejas di seluruh negara dan mempertimbangkan bentuk bantuan bersesuaian kepada petani terjejas. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam lawatan kerja melawat kawasan sawah sekitar Selinsing, Taiping yang terjejas ekoran kesan El Nino. Dengan lawatan ini, Timbalan Menteri Pertanian akan melakukan sesuatu ke atas nasib kami yang telah dilanda kemarau selama 3 bulan lebih disebabkan suasana El Nino. Alhamdulillah, baguslah, saya pujilah kerana keadaan sekarang masuklah sebab masalah bendang ni entah masalah air. Masalah air masuk ke bendang tak cukup. Sebab hujan tak ada apa semua. Fenomena El Nino yang melanda negara sejak Januari lalu menyebabkan beberapa sungai utama menjadi cetek. Antara yang terjejas teruk, Sungai Hulu Tembling di Jerantut Pahang yang menyebabkan perkhidmatan bot tidak lagi dapat beroperasi seperti sebelumnya. Laporan bersama wartawan Nur Yusof. Perkhidmatan bot panjang yang merupakan nadi pengangkutan utama penduduk di Bukit Magdaling, Kampung Banta dan Hulu Sad di Hulu Tembling ke Kuala Tahan terpaksa dihentikan berikutan arah sungai yang cetek, sekaligus menimbulkan kesulitan kepada penduduk dan pelajar sekolah untuk berulang alik sama ada ke Kuala Tahan atau ke Bandar Jerantut. Kerana itu menyebabkan pemandu bot hilang mata pencarian. Bot-bot mereka kini tersadai. Sebagai alternatif bagi membawa penumpang yang mahu ke Bandar Jerantut, mereka terpaksa menggunakan bot gentian kaca yang hanya boleh naiki 5 orang penumpang untuk ke pangkalan terdekat di Kampung Pagi. Perjalanan yang biasanya mengambil masa 2 jam kini menjadi 4 jam kerana terpaksa menunda bot. Memanglah masa ni terjejas sangatlah malam bot. Sebabnya air cetek tu ikut atas dah masa ni. Kita ikut sungai dah. Tahun inilah. Tahun ni? Manusia berat lah. Memang berat air cetek sangat ni masa ni. Jadi kita bawa bot macam mana? Bawa bot, saya bawa bot kecil, bot besar tak boleh bawa dah. Penduduk yang kebanyakan kurang berkemampuan bergantung sepenuhnya kepada perkhidmatan bot. Walaupun penempatan di kawasan pedalaman ini boleh dihubungi melalui jalan balak, tetapi kos sewaan kenderaan pacuan 4 roda mencecah ratusan ringgit. 2-3 hari sekali lah dia turun ke sini. Pasal tak boleh hari-hari? Air surut sangat. Jadi bot tu? Bot kena tolak lah. Kena tolak lah. Contohnya hari ni? Hari ni ayah ni je seorang turun botnya. Bot lain tak ada. Bot lain tak ada. Tolak lah. Tadi siapa berapa 5 kali tolak dalam sini. Memang tak pernah jadi kemarau sekuat ni sebelum pada? Tak kuat sangat, tak lama sangat. Panjang umur pakcik ingat lah. Hak ni paling petuk. Ni lama sangat. Sangat. Masalah itu turut menyebabkan beberapa jeti utama antaranya di Kampung Bantal yang sebelum ini agak sibuk dan ceria menjadi suram. Kebiasaan setiap pagi Jumaat ia menjadi tumpuan penduduk untuk membeli keperluan harian, tetapi kini keadaannya bertukar menjadi lengang. Ikan-ikan sungai juga semakin sukar untuk diperolehi. Peniaga kedai makan juga berdepan masalah untuk membeli barangan keperluan utama. Beli barang kat Jantik tu. Macam model ni kan, kedai tahulah. Nak ikut atas ke, kenderaan muda tinggal sana, tinggal Kampung Pagi tu. Pasal buat sendirilah. Jadi warnanya betul-betul pasir tu naik apa? Betul-betul pasir tu. Timbul-timbul. Timbul semua lah. Tempat laluan biasa kita lalu tu tak boleh lalu kan.
Bimbang kemungkinan berlakunya penyakit bawaan air di sekitar Hulu Tembeling ini, bekalan air bersih diagihkan kepada penduduk secara berperingkat. Dan juga Ketua Duli Yang Mahmudi Sultan Pahang telah berkenan mengurniakan bekalan air bersih untuk diminum. Kerana Ketua Duli Tuanku amat prihatin dari segi kekhawatiran Ketua Duli ini ialah kualiti air sungai itu agak tidak bersih. Dia bimbang rakyat minum air yang tak bersih kerana pada satu ketika dahulu penyakit taun ini bernular melalui air. Jadi itulah tandanya keprihatinan Ketua Duli Yang Mahmudi Tuanku. Dia tak nak rakyat dia minum air yang tak bersih. Dan sejak 2 dan 3 bulan lalu mereka terpaksa meredah teh pasir apabila mereka terkandas akibat air sungai Hulu Tembeling yang cetek, dan kita mengharapkan cuaca akan pulih dan mereka dapat menjalani kehidupan seperti biasa, dan inilah harapan mereka. Bersama juru kamera Syamsul Baharina Yusof dari Kampung Bantar dan juga Kampung Mak Daling untuk RTM. 1, 2, 3. Paras air di empangan Timah Taso menyusut 0.01 meter berbanding 26.15 meter semalam. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man berkata walaupun hujan di negeri itu sudah mulai turun, namun pengaliran air ke dalam empangan masih kurang kerana ia memerlukan masa. Jika keadaan paras air di empangan terus menyusut, kerajaan akan melaksanakan plan kontingensi bersama agensi-agensi yang berkaitan dalam menangani masalah itu. Kita telah pun meminta lah agensi-agensi yang berkenaan tu untuk mempunyai kontingensi plan mereka sendiri. Di dalam worst case scenario, saya telah pun meminta agensi yang berkenaan, terutama sekali syarikat air Perlis lah, untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang akan terkesan secara will be badly affected lah. Datuk Seri Azlan ditemui media ketika menghadiri Hari Mesra Komuniti Dun Pau bersama Hari Terbuka Pusat Internet 1 Malaysia RPA Arau. Di Melaka, paras air empangan di Melaka mencatatkan peningkatan sehingga 8% berbanding sebelum ini sejak hujan turun beberapa hari lalu. Peningkatan tersebut bagaimanapun masih tidak mencukupi untuk menjamin keperluan air bagi negeri Melaka sehingga bulan Jun ini. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun berkata paras air empangan di negeri Melaka setakat ini hanya berada dalam lingkungan 48% hingga 55% sahaja bergantung pada keadaan cuaca. Tambah beliau, proses mengepam air dari empangan Jus ke empangan Duran Tunggal berjalan dengan baik dengan 6 pam digunakan untuk menyedut air. Proses mengepam air itu juga dijangka hanya mampu bertahan selama 6 minggu sahaja sebelum ia tidak boleh digunakan untuk menyedut air lagi. Ya, jadi kalau perlu kita berdoa lagi supaya hujan turun, kuantitinya macam semalam untuk lebih kurang 1 minggu berturut-turut, baru kita boleh selesa dengan kedudukan taraf air. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Baru Majlis Perbandaran Alun Gajah MPAG di Alun Gajah Melaka. 28 juta ringgit akan dibelanjakan untuk pembinaan bangunan tersebut di atas tanah berkeluasan 5.4 ekar. Baiklah saudara, seterusnya kita ke laporan negeri dari Sabah bersama Anisia Douglas. Silakan Anisia. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sambutan Hari RTM ke-70 yang berlangsung di Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu terus meriah. Kita langsung bersama Farizi Morinding. Silakan Farizi. Terima kasih Anisia di studio berita RTM Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kini saya masih berada di lobi utama Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Sabah bagi memberikan sedikit gambaran kemeriahan sambutan RTM ke-70 tahun. Dan salah satu booth ataupun gerai pameran yang diwujudkan ataupun diadakan pada petang ini adalah booth dari kesihatan, dari Klinik Kesihatan Putatan, dan untuk memberikan
sedikit penjelasan berkenaan dengan sambutan terkini pemeriksaan kesihatan dari Klinik Kesihatan Putatan. Bersama dengan saya pada petang ini Ketua Penyelaras Booth Kesihatan dari Klinik Kesihatan Putatan, Dr. Marhaimi Osman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Boleh Doktor berikan sedikit gambaran sambutan terkini program pemeriksaan kesihatan pada kali ini? Sambutan sangat menggalakkan, ramai yang datang ke booth kami, tapi kami hanya buka sampai pukul 5 petang tadi sahaja. Yang mana tidak berkesempatan bolehlah berkunjung ke Pusat Komuniti Kesihatan Klinik Kesihatan Putatan, ya. Terima kasih Doktor. Baiklah, antara perkhidmatan kesihatan secara percuma yang diadakan pada petang ini termasuklah pemeriksaan berat badan unggul atau BMI, pemeriksaan tekanan darah untuk saringan darah tinggi, pemeriksaan gula dalam darah untuk saringan kencing manis, pemeriksaan kolesterol dalam darah dan juga pemeriksaan saringan kanser pangkal rahim serta perkhidmatan kaunseling secara percuma. Baiklah, setakat itu sedikit gambaran yang dapat saya kongsikan sebenarnya dengan sambutan RTM ke 70 tahun khususnya di Sabah ini, dan kembali bersama rakan penyampai Indonesia di Studio Berita RTM Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Farizi. Sementara itu, rakaman konsert titian mesra RTM Sabah sempena ulang tahun RTM ke-70 malam tadi menampilkan persembahan khas pengarah penyiaran Sabah Haji Ali Haji Ngasio menerusi rancangan Berjiming Kita. Konsert yang berlangsung di perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia Kota Kinabalu ini merupakan kelolaan unit hiburan dan muzik yang diterbitkan untuk siaran Radio Malaysia Sabah FM pada 15 Mei depan. Antara barisan penghibur terdiri daripada juara bintang RTM 2016, Rosario Neni Chamini Bianis, Francis Landong, Ray Kimara, Tracy Elvira Matius, Delbert Kellen John, Hadi Jadi dan Angelica Paujin, diiringi kombo RTM Sabah. Persembahan hiburan ini turut disaksikan timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin, hadir sama Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV Malina Zia Haji Datuk Julaspi dan Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio Abang Sulaiman Abang Jo. Selain persembahan nyanyian, konsert turut diserikan dengan acara memotong kek ulang tahun RTM ke-70. Pameran kraf tangan, makanan dan kebudayaan Pesta Sabah 2016 sempena pementasan teater musikal Gulu-Gulu yang diadakan di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah bukan sahaja berjaya menarik perhatian masyarakat tempatan, malah pelancong asing. Menurut pelancong dari Australia Diane Barlow, ini merupakan kali ke-17 beliau mengunjungi Sabah. Selain tertarik dengan keindahan alam semula jadi, keunikan budaya tradisi tempatan turut memukau mereka untuk kembali semula ke negeri di bawah bayu ini. It's a wonderful opportunity for us. We've been to Sabah many times, but we haven't been to anything such as this. So, it's a great opportunity to really experience local things. Sementara itu, pelancong dari England, Olivia Walker, menyambut baik program ini yang memberi peluang untuk pelancong asing mencuba makanan tradisi tempatan. Taste the local food, and we did that, and we're seeing this, so I didn't expect anything else. So I was pleasantly surprised when we heard music and paper painting and things you can buy, so it's good. Bagi Mick Schonenberger juga dari England, beliau yakin program seumpama ini dapat menarik lebih ramai pelancong untuk mengenali seni budaya yang terdapat di negeri ini. This is what people coming to Sabah like to see. They like to see something really traditional, which is what this all is, you know. It's so sad because it's so different, and it's really why we come here, to see something different. Hadir menyaksikan persembahan berkenaan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan isteri Datin Seri Panglima Haja Faridah Haji Tusin. Turut hadir Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan isteri Datin Seri Panglima Nur Farizah Abdullah. Pementasan teater musikal Gulu-Gulu ini berkisar mengenai perjuangan pahlawan Mat Saleh semasa era kolonial British pada 1894.
Baik, sekian bahan berita dari Sabah. Seterusnya bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Terima kasih Anisha. Paparan dari Negeri Sembilan hari ini memfokuskan tentang isu penjaja dan untuk laporan penuh langsung bersama penyampainya Syafiq Azrul Zafri di RTM Seremban. Silakan Syafiq. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Ke arah terus menyejahterakan kehidupan rakyat dan meringankan beban kos sara hidup yang semakin meningkat. Untuk itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan mengumumkan pengecualian bayaran permit niaga kepada penjaja akan diteruskan sehingga hujung tahun 2017. Lebih 10,000 penjaja bakal mendapat manfaat daripada pengecualian bayaran tersebut. Laporannya bersama Siti Zainab Abdul Syukur. Rata-rata masyarakat di negeri ini mencuba nasib dengan menceburi perniagaan secara kecil-kecilan. Kebanyakan mereka yang mengusahakan perniagaan jualan makanan menyambut baik pengumuman pengecualian bayaran permit niaga itu. Sebenarnya start niaga ni sebenarnya memang nak tambah pendapatan lah, nak tambah pendapatan family. So kalau nak tambah pendapatan diri sendiri, sebab kalau nak kerja saja memang tak cukup kan. So bila kata yang MB Negeri Sembilan, bila Tok Mat kata memang ada peluang untuk orang berniaga, maksudnya boleh buka di kawasan yang dibenarkan lah, tapi bukannya macam kat kawasan parking tu. Kita pun ambil peluang sebab masa mula-mula buka tu kawasan ni memang banyak sikit lah kosong dia, tak macam sekarang banyak yang kemah ni. Saya rasa memang perlu lesen lah daripada MB kan, tapi alhamdulillah lah MB bagi kebenaran untuk peniaga-peniaga kecil dekat Negeri Sembilan. Dia pun saran dekat majlis, jangan kacau untuk peniaga-peniaga kecil Negeri Sembilan. Alhamdulillah lah, saya bersyukur alhamdulillah lah. Saya komplain nak sini diselaraskan lah dengan peniaga-peniaga yang dekat sini lah. Dari segi apa tu? Daripada segi macam lah satu lesen untuk meniaga, api, air tu je lah. Memang saya minta kalau boleh daripada Menteri Besar support kita orang kat sini lah. Kalau dapatkan apa infrastruktur yang baik kan, kemudahan asas ke, kalau dapatkan air ke kan, kita boleh berniaga kat kawasan sini lah. Walaupun kerajaan negeri memberi kebebasan kepada mereka untuk memilih lokasi berniaga, golongan penjaja disaran agar memohon lesen perniagaan dan permit melalui pihak berkuasa tempatan PBT. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan, mereka perlu mempunyai permit yang sah yang dikeluarkan PBT. Berkenaan dengan gerai-gerai penjaja yang didirikan di seluruh Negeri Sembilan ni, walaupun kerajaan amat bersimpati dan mempunyai dasar yang memberi kelonggaran kepada penjaja untuk mendirikan gerai-gerai masing-masing, tapi nombor satu, mereka mestilah ada permit, mesti ada permit. Saya tak pernah kata, ataupun kerajaan tak pernah kata dirikan gerai secara tak ada permit. Minta permit kalau nak buat gerai penjaja, nak buatkan permit kereta tolak ke macam-macam, semua ada permit ya. Dan nombor dua, kita telah pula katakan boleh menjaja buat gerai mana-mana tempat kan. Tempatnya mestilah bersesuaian. Kadang-kadang tu berniaga di tempat yang kadang-kadang boleh mendatangkan masalah di hadapan rumah orang marah, berhadapan rumah-rumah kediaman. Jadi kita juga mesti bertimbang rasa kan? Macam mana kerajaan bertimbang rasa memberikan kelonggaran kepada sesiapa yang nak berniaga, nak buat kat gerai ke apa, begitu juga kita mesti juga bertimbang rasa. Bagi pengerusi Persatuan Peniaga Kecil Uptown Dataran Senawang, Meja Besara Razali Zakaria, peniaga terbabit seharusnya mempunyai sikap tanggungjawab serta tidak melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh PBT. Lesen ini perlu didaftarkan di Majlis Tempatan MPS, bukan bermakna lesen ataupun percakapan yang amat berhormat Menteri Besar itu diguna pakai untuk sewenang-wenangnya berniaga diletakkan di sekitar Senawang. Kerana ini
kita tengok sejak akhir-akhir ini telah mencacat sikit pemandangan di sekitar Bandar Senawang, dan juga peniaga-peniaga ini boleh menjejaskan dari segi keselamatan ataupun kesihatan pelanggan-pelanggan. Jadi kita sarankan satu bentuk kaedah perlu dibuatlah untuk mereka berniaga dengan cara tersusun dan sistematik. Jelasnya, kelak Seremban bakal menjadi sebuah bandaraya dan seharusnya masyarakat memainkan peranan dalam usaha untuk menjaga imej bandar ini. Inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan negeri memberi permit perniagaan percuma dalam tempoh 3 tahun mendapat sokongan daripada penjaja kecil. Lebih-lebih lagi peluang ini akan digunakan oleh mereka untuk menambah pendapatan. Namun adakah ia menjadi lesen kepada mereka untuk bebas berniaga di mana sahaja, terutama lokasi yang tidak sesuai dan mengundang bahaya? Lambakan penjaja kecil ini juga dilihat boleh memberi kesan negatif sekiranya mereka tidak menjaga kawasan persekitaran. Bersamalah menjaga keindahan bandar kita. Laporan Siti Zainal Abdul Syukur untuk RTM. Situasi menang-menang dalam perkara ini pastinya memberi pengakhiran yang baik kepada penjaja maupun kerajaan negeri yang mempunyai perancangan jangka panjang dalam usaha memodenkan Negeri Sembilan menjelang tahun 2045. Paparan itu mengakhiri fokus dari Negeri Sembilan. Kembali kepada rakan penyampai Miza di Angkasa Puri. Terima kasih Syafiq di RTM Seremban. Baik, saudara, berikutnya untuk paparan berita dari Johor, kita bersama rakan penyampai Muhammad Afiq Anwar di RTM Johor Bahru. Silakan Afiq. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Langsung dari selatan tanah air hari ini kami mulakan dengan berita penubuhan Pusat Perlindungan Bayi Orphan Care. Pusat Perlindungan Bayi Orphan Care kedua di Malaysia terletak di Johor Bahru, menerima 30 bayi sejak dibuka pada 1 Januari 2013. Ia pusat transit kepada bayi yang ditinggalkan sebelum diambil menjadi anak angkat, sekaligus memberi peluang kepada mereka membesar dalam sebuah institusi keluarga yang sempurna. Terletak di Jalan Padi Masuri 1, Bandar Baru Uda, Pusat Perlindungan Bayi ini beroperasi 24 jam dan dilengkapi ciri-ciri keselamatan seperti kamera litar tertutup dan sistem pengera. Pusat ini akan memastikan bayi tidak dibuang dan terabai selain memberi peluang kepada ibu yang tidak mempunyai hala tuju dan terdesak akibat kehilangan sokongan keluarga. Sebelum mengambil keputusan meninggalkan bayi, ibu akan diberi kaunseling oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM supaya dapat membuat keputusan terbaik selepas melahirkan anak kelak. Dia makin comel tau masa dia datang dulu nampak. Yang paling penting yang kita tekankan adalah kita menyelamatkan nyawa. Nyawa satu manusia, seorang bayi. Kalau semua yang nak buang tu buang dekat sini tak apalah. Kurang-kurang kita ada jaminan bahawa bayi tu hidup. Kalau 100, kita boleh kata 100%. Kalau dia buang kat tempat lain tak tahulah 50-50 ke 70-30 ke, kan? Orang kata percentage untuk hidup adalah sangat rendah kalau dia buang kat tempat lain. Ada yang berpandangan negatif mendakwa pusat ini menggalakkan gejala sosial, namun ia sebenarnya satu inisiatif membantu bayi daripada dibuang ke tempat tidak sepatutnya. Seterusnya, mengelak ibu terbabit dikenakan tindakan undang-undang. Di mana-mana agama pun, tapi undang-undang pun saya rasa tak galakkan macam tu. So tidak ada mana-mana undang-undang atau agama atau apa adat kita yang membenarkan dia belum kahwin, tak adakan apalah seks ke apa, tak ada. Dia tak fikir langsung. So mana dia ada fikir nanti saya adakan anak, saya mengandung, saya ada tempat perlindungan, saya lahirkan anak, ada boleh letak baby hair. Adakah dia orang fikir gitu? Tak ada. Sehingga kini seramai 300 pasangan suami isteri telah disenarai pendek menunggu giliran mendapatkan anak angkat dari Pusat Perlindungan Bayi ini. Keutamaan diberikan kepada pasangan yang telah berkahwin lebih 5 tahun dan belum dikurniakan anak. Prosedur mengambil anak angkat akan dilakukan oleh JKM serta melalui tapisan ketat seperti lawatan ke rumah, sesi kaunseling dan kursus keibubapaan bagi memastikan mereka bersedia menjaga anak.
Sebanyak 40 keluarga kurang bernasib baik di daerah Tangkak menerima sumbangan sempena konvoi program Semarak Johor yang berlangsung sejak 2 hari lalu. Sumbangan melibatkan kerjasama beberapa agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Negeri Johor, Pejabat Kebajikan Daerah Tangkak, Pejabat Parlimen, Jabatan Hal Ehwal Khas, Jasa, Finas, Pos Malaysia dan RTM Johor. Konvoi program Semarak Johor disertai 6 kenderaan singgah di 9 lokasi terpilih di Tangkak, Bukit Gambir dan Serum untuk menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan harian seperti beras, minyak masak, tepung dan gula. Penerima sumbangan dipilih melalui senarai Jabatan Kebajikan Masyarakat dan penghulu mukim. Ada antara mereka mengidap penyakit kronik. Kami di agensi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Negeri Johor berharap dengan sedikit sumbangan ini dapat menceriakan penerima-penerima yang menerimanya dan dapat mendekatkan agensi Kementerian Komunikasi Multimedia Negeri Johor bersama dengan masyarakat di daerah ledang ini. Walaupun sumbangan yang dihulurkan tidak seberapa, ia tetap menceriakan penerimanya. Selanjutnya kita persilakan Siti Dan saya nampak program ini amat memberikan sentuhan pada penerima-penerima bantuan ni. Saya rasa sebagai selaku ketua kampung dan nampak amat rasa bangga lah yang dengan ada kerajaan kita hari ini yang saya rasa bukan saja bantuan yang lain tetapi bantuan ini memang menyentuh perasaan. Alhamdulillah, Kak bersyukur kerana ada bantuan macam ni kan. Dapat membantu kami, ibu kami lah kan. Macam makan ni, bila adalah dapat mencari rezeki sendiri kan. Macam bila dapatlah gembira ibu kakak kan. Terima kasih banyak. Kerja dulu lori kereta habis, baru dah patah, tak boleh kerja lagi. Ini bantuan. Syukurlah dapat bantuan. Sekian paparan kami dari Selatan Tanah Air, kita kembali ke Angkasa Puri. Cadangan pendakwah Dr. Zakir Naik untuk membina sekolah berkonsepkan Islam di Tasik Kenyir Hulu Terengganu dialu-alukan. Menteri Besar Ahmad Razif Abdul Rahman bagaimanapun berkata kerajaan pihaknya masih menunggu kertas cadangan daripada pendakwah itu sebelum membuat apa-apa keputusan. Memandangkan kawasan yang dicadangkan itu terletak di Tasik Kenyir, permohonan perlu dikemukakan terlebih dahulu kepada Pejabat Tanah Hulu Terengganu. Seterusnya, aspek teknikal akan dilakukan Pejabat Tanah dan Galian PTG sebelum dibawa ke mesyuarat Exco untuk kelulusan. Exco yang akan meluluskan, bukannya Menteri Besar. Exco. Cuma kita dari segi saya tadi adalah memberikan memberikan sokongan di mana kita sekarang ni menunggu apakah cadangan daripada Dr. Zakir Naik. Bila merasmikan Majlis Pecah Tanah Terengganu Halal Business Centre dan Karnival Usahawan Anak Terengganu 2016 di Gong Badak, Kuala Nerus hari sama, Esko Kesawanan Negeri Rosli Daud dan Pengarah Urusan Sabasan Hyper Runcit Cik Salmi Cik Ibrahim. Lebih 200 usahawan termasuk golongan siswazah menyertai karnival yang memberi peluang kepada mereka untuk memperkenal produk masing-masing terus kepada pelanggan dan pengguna. Dalam tempoh 20 tahun, perkhidmatan pembentungan di negara ini banyak peningkatan yang signifikan membanggakan bermula dengan keupayaan merawat sisa kumbahan syarikat pembentungan nasional Indah Water Consortium IWK kini mampu menghasilkan pelbagai produk giliran. Kemajuan ini sebenarnya hasil penyelidikan berterusan bagi meneroka potensi sisa kumbahan berlandaskan sektor tenaga hijau dan tenaga diperbarui. Semua pencapaian itu adalah komitmen penyelidikan berterusan Pusat Penyelidikan Indah Water IWRC di Loji Olahan Kumbahan Serantau Bonus Kuala Lumpur. Bio pepejal atau biosolid dan juga biogas. Maka ketiga-tiga produk ni kami telah kaji untuk dikita semula dan boleh diguna sebagai tenaga yang boleh diperbaharui, terutama untuk biogas. Bio pepejal salah satunya telah mendapat perhatian 10 majlis perbandaran untuk diguna sebagai baja tanaman lanskip. Usaha itu tidak berhenti di situ, malah IWRC meneruskan penyelidikan untuk menghasilkan produk yang lebih baik.
selain boleh diguna pakai begitu saja kerana kandungan nutrien dia tinggi, kami juga telah cuba menambah baiklah dengan menjalankan berbagai kajian melalui seperti vermi kompos ataupun composting, dan yang terbaru kami cuba menjadikan biosolid ini dalam bentuk pellet supaya mudah digunakan untuk kegunaan tanaman-tanaman bukan makanan lah, landscape dan sebagainya. Bagi meningkatkan lagi inovasi di dalam industri pembetungan, IWRC kini menumpukan kerjasama dengan pihak industri dan institusi pengajian tinggi. Baiklah, saudara, untuk tinjauan cuaca hari ini kita terus saja bersama Sarimah Sulaiman dari Jabatan Meteorologi. Silakan Sarimah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Corak tiupan angin di rantau negara kita pada ketika ini secara bertiup dari arah timuran dengan kelajuan angin sekitar 10 hingga 20 km sejam dan tiada amaran letdukakan buat masa ini bagi mana-mana kawasan perairan negara. Balik kepada keadaan cuaca semasa pula, di Semenanjung keadaan cuaca hujan dan berpetir di 1-2 tempat sedang berlaku di beberapa negeri, iaitu di sekitar negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, di sekitar negeri Sembilan, Johor dan juga di sekitar kawasan pedalaman negeri Pahang, yang mana keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah pula, pada ketika ini keadaan cuaca juga hujan dan berpetir di 1-2 tempat sedang berlaku di sekitar bahagian Kudat, Sandakan, di bahagian pantai barat dan juga di sekitar bahagian pedalaman, yang mana keadaan ini juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca juga hujan dan berpetir di 1-2 tempat sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di sekitar negeri Sarawak, yang mana keadaan ini juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Sekian dulu dari Met Malaysia, dan sebelum kembali ke Angkasa Puri, kita lihat terlebih dahulu tinjauan cuaca untuk sepanjang hari esok. Terima kasih Sarimah dari Met Malaysia. Baiklah saudara, N5 berakhir di sini. Visual, stem khas dan sampul surat hari pertama untuk sastrawan negara menutup paparan petang ini. Pelancaran koleksi stem tersebut bagi memberi penghormatan kepada sastrawan negara atas kecemerlangan dalam menghasilkan karya sastra yang bertaraf dunia. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.